Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa rasulina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair insyaallah. Kami di sini terutamanya pihak produksi Tanyalah Ustaz TV3 mendoakan di mana saja anda menonton, anda berada dalam keadaan sihat sejahtera. Terutamanya untuk hari ini, subhanallah, hari yang sangat hebat, hari Jumaat Sayyidul Ayyam bersamaan dengan 23 Ramadan 1444 Hijrah, yang mana hari ini 14 April 2023. Bersama dengan saya Da'i Hadari, insya-Allah saya akan bersama dengan anda, akan temankan anda sehinggalah ke penghujung rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru pada pagi ini. Dan hari ini para penonton sekalian, saya mohon kepada anda semua untuk terus bersama dengan kami, kekal bersama dengan kami hingga ke penghujung rancangan. Kerana apa? Kerana hari ini kita akan bincangkan satu topik yang sedang hangat diperkatakan, baik di media sosial, baik di kejiranan, mungkin juga ada di laman WhatsApp keluarga, berkaitan dengan Al-Qadar ataupun Malam Al-Qadar. Jadi hari ini kita nak sembang-sembang tentang topik kita, menggenggam Al-Qadar. Bukanlah saya insan yang akan mengulaskannya dengan lebih lanjut. Jadi kita sangat bertuah kerana pada pagi ini pertama kali saya digandingkan bersama dengan beliau yang berbahagia, Ustaz Yaakob Yusra. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Baik, alhamdulillah. Dia dengar cerita daripada utara turun pergi ke selatan, Ustaz, baru mai sini. Ya. Alhamdulillah. Itulah jadual Ustaz, memang penuh Ustaz ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Okey Ustaz, insya-Allah hari ini kita akan sembang tentang menggenggam Al-Qadar. Dan saya yakin banyak juga persoalan daripada anda semua para penonton. Cumanya bagaimana nak tanyakan soalan ini? Boleh sahaja anda hubungi kami di talian 1-800-88-1677 ataupun anda boleh terus tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz TV3. Baik, selesai saya maklumkan cara ataupun platform bagaimana untuk anda tanyakan soalan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz, bila sebut tentang menggenggam Al-Qadar, Allah nyatakan dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Maksudnya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Cumanya dengan lebih lanjut, apakah itu Al-Qadar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati adinda saya, Dinda Kandak tau. Karachi lah, mana-mana pun. Dan hadari dan juga tuan-tuan rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz rahmati Allah SWT. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Tuan-tuan, kita dah masuk pada hari yang ke-23 dah bulan Ramadan. Betul. Cepatnya waktu yang berlalu itu, sehingga kan tuan-tuan, hari ini kita dah mula menghitung hari-hari yang terakhir daripada minggu Ramadan itu. Maksudnya kalau hari ini dah masuk hari Jumaat, maka insya-Allah paling panjang pun Jumaat minggu depan adalah Jumaat yang terakhir untuk Ramadan kita. Itu pun kalau Allah mentakdir dan menoktahkan kalaulah Ramadan pada tahun ni 30 hari. Kena terkejut tergempak macam tahun lepas, sadaqallahul azim, maka Jumaat yang akan bertemu lagi sekali itu adalah Jumaat yang mana Syawal. Ya. Maka doalah mudah-mudahan anak bulan tak terbit awal sangat. Tak beranak awal. Tak beranak awal macam tahun lepas, jam kita baju raya ke mana, lemang ke mana. Pagi raya tu kira buat post kalau boleh malah raya yang kedua. Sebab apa? Tak sempat. Kuih tunjuk pun tak dan, Ustaz. Baik, tuan-tuan, bila sebut Al-Qadar, ia adalah satu benda yang sangat menjadi impian yang kita hajatkan. Kerana apa? Kerana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi kata baina sittin wa sab'in, di antara 60 hingga 70. Bahasa mudah ni, umur kita tak panjang mana, Ustaz. Kan? Yang duk ada lah ni pun umur 40 50 pun dah nampak kubur kata main rumah kata pi dah. Kan? Nampak gaya tanah. Ada kolesterolnya tinggi, masalah jantung, buah pinggang, kencing manis, go out, kencing orang. Habis penyakit dah ni kita duk ada ni berangkai-rangkai. Nak pergi ke 60 ke 70 tu pun tuan-tuan, kalau dapat tu kira boleh buat kenduri kesyukuran lah. Kan? Menunjukkan kata bahawasanya kita ni umurnya tidak panjang. Tetapi bagaimana dengan kemurahan Allah? Ayat yang ketiga dibacakan oleh Da'i Hadari tadi, Allah kata apa? Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Yang dikatakan malam Lailatul Qadar itu dinamakan Lailatul Qadar tu apa? Kita fahamkan satu persatu. Lailah itu adalah malam, ataupun disebut dalam ta'rif bahasanya apabila terbitnya
bila tenggelamnya matahari, bila tenggelam matahari itu, itulah bermulanya lailah, bermulanya malam. Bila habis malam, bila naik balik matahari. Ni sekejap lagi ni, tu kita duk ngang-ngang asal, ni dah nak naik matahari ni, maka hilanglah lailah itu. Al-Qadar itu adalah satu ketetapan yang Allah bagi ataupun kemuliaan yang Allah bagi kepada pengkhususan orang-orang yang terpilih sahaja. Maka sebab itulah dicantumkan menjadi Lailatul Qadar yang Allah menjanjikan ketika mana Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Masya-Allah. Kalau dibahagikan dengan 12 bulan daripada 1000 bersamaan dengan sekitar 83.3 tahun. Bayangkan tuan-tuan, dengan satu ibadah yang kita laksanakan dalam bulan Ramadan bersempena dengan Lailatul Qadar, kalau Allah takdirkan, maka tuan-tuan 83 tahun cemeh orang Kedah panggil. Free-nya Allah bagi kepada kita ganjaran. Maksudnya kalau tarawih tu dia digandakan 1000 bulan Ustaz. Allah. Kena pula malam rajin pula malam Lailatul Qadar, balas 20 rakaat. Tak pernah buat pun tu imam pergi lajak, dia duduk depan kereta kena blok. Nak keluar tak boleh ni. Mayang ni marah tu, apa tu imam ni lama baca, orang nak balik ni kan. More nak makan bubuk hitam ni. Tu yang dia buat 20 tu. Kan? Allah takdirkan walaupun dengan keterpaksaan, maka keterpaksaan melakukan ibadah. Nabi kata dalam hadis, al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Orang yang beribadah saat susah dia. Susah Zan, habis 20 rakaat. Boleh buat rekod tu. Kalau kita boleh habis kan. Maka Nabi kata kahijratin ilayya, diberikan ganjaran seperti mana kamu berhijrah kepada aku. Maka insya-Allah untuk pagi ni kita akan tuntaskan secara panjang lebarnya berkaitan Al-Qadar. Mudah-mudahan kita mengambil ilmu sebanyak mungkin walaupun telah berlalu 3 malam daripada 10 malam yang terakhir ini. Mudah-mudahan dengan izin Allah, kalau saya Ustaz, kalau tengok dekat Facebook saya suka ambil gambar matahari pada setiap pagi. So pada 10 malam terakhir tu saya akan compilkan, tunjuk perbezaan, sebab Nabi sebut di antara tanda yang kita akan huraikan nanti, apakah tanda-tanda di antara matahari itu. Kalau ikut dalam 2 tahun kebelakangan ni, secara hampir jelasnya adalah pada malam 27. Masya-Allah. Memang nampak perbezaan ketara gila Ustaz. Tak relax punya. Jadi tak tahulah tahun ni, bukan saya nak teka tahun ni dah, kita tak mau bincang untuk tahun nak bagi tuan-tuan malas tunggu 27 orang apa bangun. Pandai apa kan. Tak mau macam tu. Dan abang kata Allah mengizinkan, mudah-mudahan ada lagi ruang walaupun kita berbincang pada pagi 23 Ramadan. Mudah-mudahan ada ruang dan kesempatan agar Al-Qadar itu menjadi dalam keizinan Allah kepada kita semua, khususnya rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz dan saudara mara kita yang lain, insya-Allah mudah-mudahan. Saya yakinlah mungkin yang menonton ketika ini orang utara dia seronok sebab lorat Ustaz keluar pagi ni. Tapi tak apa, insya-Allah kita akan sama-sama faham topik kita hari ini berkaitan dengan menggenggam Al-Qadar. Baik Ustaz, kita nak dahulukan soalan daripada Al-Shal di Facebook ni. Katanya, untuk menggenggam Al-Qadar, adakah seseorang itu perlu meningkatkan nilai takwa kepada Allah sehingga merasa kemanisan, halawatul iman dan kenikmatan beribadah kepada Allah dengan meningkatkan nilai-nilai kualiti dan kuantiti ibadah melalui hati yang tenang, damai serta ikhlas semata-mata kerana Allah? Kena tingkatkan nilai takwa dulu ke macam mana? Baik, tuan-tuan, bila sebut takwa ni benda yang sangat subjektif. Dia bukan, kalau kita orang yang ada kencing manis Ustaz, dia beli satu alat tu, dia boleh detect berapa nilai kencing manis gula dekat dalam nilai paras gula dalam darah dia. Maka dia boleh tahulah sekurang-kurangnya kan. Pagi ni berapa? 4 tak tinggi sangat. Besok dia pergi balas tu, makan binatang apa, cendol 6 pinggan, dia bubuh macam-macam tuan-tuan. Maka naik sampai 16, 20 sampai infinity, demam dia. Tu yang pening tu. Maka dia ada benchmark ataupun tanda aras yang boleh kita ukur. Berbeza dengan nilai takwa yang Allah sebut dalam suratul Baqarah 183 yang menjadi satu kebiasaan yang ustaz-ustaz akan baca bila nak masuk Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah kata tattaqun itu pada penghujungnya asas kepada puasa kepada orang yang beriman. Allah kata kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti Allah bagikan anugerah kepada umat-umat terdahulu ini. Untuk apa? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan. Kalau kita belajar dalam ilmu bahasa Arab ni, la'alla ini adalah lafaz yang satu bentuk pengharapan yang Allah nak anugerahkan kepada hamba ni. Satu bentuk perkara yang Allah Subhanahu Taala bagi, satu bentuk peluang untuk kita dapatkan. Adakah semua boleh dapat? Dengan izin Allah semua boleh dapat. Betul. Tanpa mengurangkan sikit pun daripada kemuliaan Allah, semua layak untuk dapat. Persoalannya dapat ke tidak. Maka takwa ini adalah benda yang perlu diusahakan.
Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut ada 4 asas disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin yang kena ada kepada seorang manusia ketika dia berhajat kepada iman dan taqwa. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, sebab bila kita nak bahas tentang ikhlas, ikhlas ni martabat yang terakhir sekali. Nak lompat terus pergi tingkatan 6 demam kita. Masuk kindergarten lu kan, ambil UPSR lu kan, ambil lu SRP kan, ambil PMR, ni terus nak pergi boleh belagak STP terus dia. Kan? Betul repeat lah 18 kali. Maka apa martabat yang perlu kita sebagai makam orang awam kita akuilah. Kan? Kita solat pun cak ayam lagi. Kan? Angkat takbir ingat kunci tak kat mana. Rokok aduh lampu kek kalau motor, harga motor. So dalam keadaan martabat kita, kata Imam Al-Ghazali, maka jangan kita mendahului ataupun kita menidakkan tertib untuk mendapatkan ikhlas tadi. Yang pertama Imam Al-Ghazali sebut yang kena ada kepada seorang manusia yang berhajat kepada iman dan takwa ini adalah perlu adanya iman. Dia bukan option tetapi adalah compulsory yang perlu kita ada, yakni bab iman ini. Nah, siapa yang tidak ada iman maka balik awal dah. Tuan sudah bincanglah hang sedekah 18 bilion ke? Kan, hang bagi orang makan ni kira seluruh dunia dia bagi orang makan contohnya, tetap tidak akan ada timbangan amal yang baik kepada di akhirat. Imam Hasan Al-Basri kata, kalaulah dia tidak beriman, dia sedekah, dunia sahaja manfaat pada dia. Atau punya hebat sedekah ni ustaz. Orang kafir sedekah, kafir nama kasar pula, orang kafir. Orang kafir yang bersedekah, Masya Allah, tabarakallah, tetap diberikan ganjaran tetapi bukan di akhirat, di dunia. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, kena ada kepada seorang manusia untuk meletakkan asas kepada iman dan taqwa itu adalah ilmu. Kita nak buat apa pun tadi sebut tentang bagaimana nak tingkatkan kualiti ibadah, nak merasakan halawah ataupun kenikmatan dalam melakukan satu benda, wajib didasarkan dengan ilmu. Sebab tu bila kita semayang, imam baca, ada orang yang dia boleh riau Ustaz. Boleh menangis. Kadang tu dia fikir apa siapa riau pula belakang. Sebab dia faham. Bila dia faham, bila masuk pada ayat-ayat tertentu, macam baru ni minggu lepas, alhamdulillah di tempat di masjid saya, Syekh Karim datang, Syekh Karim Al-Maki. Allah Ustaz, dia baca, kita nak marah kalau dia berhenti Ustaz. Apa benda baca sekejap sangat. Padahal dia baca satu muka surat dah Ustaz. Masya-Allah. Rasa macam Syekh, bolah panjang sikit. Punya sedap bacaan dia tu. Lepas tu bila pada ayat-ayat tertentu, contohnya bercerita tentang syurga, dia tinggikan sikit. Cerita tentang neraka, ayat-ayat amaran dikuatkan sikit. Kita ni, saya ni tak adalah pandai sangat tafsir, tapi bila kita faham sikit-sikit tu pun merasai nikmat dia. Saya tak tahulah macam mana contoh da'i dari yang jauh lebih alimnya. Mungkin dari segi penghayatan akan dapat lebih. Maka sebab ilmu tu. Ya, sebab ilmu. Maka sebab tu ilmu di antara benda yang kata Nabi, di perbezaan di antara orang yang berilmu dengan dia jauh sangat. Dan yang ketiga, pendekkan, kena adanya amal. Al-ilmu bila amal kasyari bila samarin. Ilmu tanpa amal seperti pokok tak berbuah. Dan yang terakhir barulah sampai kepada maqam ikhlas. Maka mudah-mudahan ketika mana kita nak memandukan diri ini ke arah keikhlasan itu, janganlah kita menafikan hak iman, ilmu dan juga amal. Mudah-mudahan ketika ada tiga ni Allah mencantikkan kita jalan dan panduan untuk mendapatkan ikhlas tadi. Mudah-mudahan insya-Allah. Saya mewakili para penonton ada terfikir Ustaz, saya ni banyak dosa, ada peluang ke dapat Al-Qadar ni? Sekali lagi boleh Ustaz nak jawapannya? Nantikan selepas ini jawapannya, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Salam seindah kasih dari kami, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini adalah Ramadan yang bermakna. Tambahan pula kita dapatkan ilmu setiap pagi dalam tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini kita bicarakan tentang menggenggam Al-Qadar bersama dengan Ustaz Ya'qub Yusra. Baik Ustaz, tadi sebelum kita rehat saya ada tanya satu soalan yang saya mewakili para penonton di luar sana yang tertanya-tanya. Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar ini, adakah orang yang banyak dosa, orang yang kurang ilmu, tadi Ustaz sebut tentang ilmu, tapi ada orang yang rasa macam aku ni tak banyak ilmu ni,
Jadi adakah ada peluang dapat Al-Qadar ni? Baik, bila sebut Al-Qadar ini, Allah tidak mengeksklusifkan kepada orang-orang tertentu. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada seluruh alam ini peroleh Al-Qadar. Allahu Akbar. Hadis disebut dalam Sahih Bukhari ni, pendosa juga ada yang layak untuk masuk ke dalam syurga ketika mana hanya berlaku ihsan dia kepada seekor anjing. Allah. Maka tuan-tuan, apatah lagi orang yang semata-mata bangun menghidupkan malamnya, mengabdikan diri taqarrub ila Allah, ini sudah pastilah satu jambatan yang besar. Mudah-mudahan idkhun minan nar itu berlaku di antara pada fasa 10 yang terakhir. Saya bercakap di atas kapasiti saya juga sebagai pendosa, yang saya yakin banyak dosa saya yang Allah tutup aib sehingga kan seolah-olah menampakkan kita mulia. Hakikatnya kalau Allah menzahirkanlah, kalau di day kita ni tuan, ada skrin yang duk keluar macam waktu solat pukul 7.85 lah apa semua tu tuan-tuan, balik awal kita saya rasa. Ataupun kata ulama, ketika mana kalau Allah menzahirkan dosa itu seperti bau yang keluar daripada tubuh badan, maka sebenarnya tidak akan ada manusia yang ada kesanggupan untuk bau daripada keaiban ataupun maksiat dilakukan oleh saudaranya sendiri. Maka justru tuan-tuan, janganlah dipandang sebanyak mana dosa yang kita lakukan, tetapi bermulalah sebanyak mana taubat yang kita nak mula mohonkan. Sekarang tuan-tuan pegang satu benda, version 1 is better than version none. Kita mulakan, buat je dulu. Terus duduk fikir apa yang orang nak judge, apa yang orang nak hukum. Pegang satu perkataan lah, better late than never. Biar lambat dia tak ada langsung. Kan? Ada hamba Allah baru ni, Ustaz, dengan izin Allah dia datang duduk dekat tempat saya di madrasah saya. Namanya Cikgu Param. Dia kehilangan mak gayah ketika Covid. Mak, ayah, abang. So sebatang kara sampai fikir nak bunuh diri dah. Saya ambil bela dekat madrasah saya. Tak masuk Islam lagi, tapi dia baik. Dia mengaji kat madrasah Safi saya, dia ajak bahasa Melayu. Dia India. Dia ajak bahasa Melayu. So, nama Cikgu Param. Lepas tu dia duduk dalam 3-4 bulan. Ustaz, saya tak pernah, demi Allah saya tak pernah paksa dia. Saya abang kat staff semua layan dia macam keluarga. Layan dia macam ahli keluarga kita. Dan semua macam itulah, layan dia dengan baik, dengan izin Allah. Subhanallah, pada tahun lepas dia mengucap kalimah syahadah. Alhamdulillah. Dia mesej saya tengah malam, dia kata, Ustaz boleh tak dia nak ucap syahadah. Alhamdulillah. Menangis Ustaz, saya dapat mesej. Lepas tu saya fikir, Masya Allah, 30 ke 40 tahun hidup dia tidak pernah mentauhidkan diri kepada Allah. Hari ini tuan-tuan, dengan izin Allah, ni tahun pertama dia berpuasa. Mungkin puasa jauh lebih baik daripada kita, kerana dia seperti mana bayi yang baru dilahirkan, kan? Sebab tu jangan pandang banyak-banyak dosa yang kita buat, kerana orang yang pernah mempersekutukan Allah pun Allah boleh bagi taufik hidayah. Maka apatah lagi tuan-tuan yang tak pernah menyembah berhala, yang tak pernah membunuh orang, yang tak pernah pun buat lo'lak besar-besar sangat pun, dosa kita buat. Saya pun buat dosa, tuan-tuan buat dosa, kita minta ampun pada Allah. Mudah-mudahan Al-Qadar itu menjadi persembahan yang terbaik untuk kita meningkat gandakan amalan, khususnya dalam bulan Ramadan pada perakhiran, insya-Allah. Para penonton sekalian, firman Allah, fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila ditanyakan kepada kamu mengenai aku, kata Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat-sangat dekat, iaitu dengan hamba-Nya. Baik Ustaz, kita nak raikan pemanggil di talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh saya dengan Ustaz tahu siapa yang bercakap? Baharudin Haji Kasim. Baik, Cik Baharudin. Okey, selamat pagi. Assalamualaikum saya. Okey, Ustaz, saya nak tanya dan mungkin nak bagi pencerahan ataupun nak dapat petua pada Ustaz. Ada spesies golongan ni Ustaz kan, yang Ustaz hari ni punya tajuk ni memang betul lah. Bila dia last 10 hari, 10 Ramadan ni, yang dia rasa dia dah boleh, dia dah genggam dan dia dah genggam nilai Lailatul Qadar ni. Jadi dia dia dah pulun betul-betul apa semua ni Ustaz dan dia rasa macam tu. Jadi yang menjadi masalahnya Ustaz apabila lepas raya je Ustaz kan, dia dah mula start dia punya perangai lama dia. Allah. Dia mula ikut, sombong lah apa semua kan. Sebelum ni ataupun start puasa ni dia kata saya kena jaga cakap, saya kena jaga jari apa semua kan. Tapi selepas tu, lepas raya tu dia mulalah start balik. Jadi balik. Jadi saya nak tanya dengan Ustaz ke, apa yang dia genggapkan dulu, apa yang dia buat 1 bulan tu dia akan maintain ataupun habis ke, ataupun dia tidak ke, ataupun macam mana Ustaz? Mungkin Ustaz boleh bagi pencerahan lah yang elok-eloknya yang boleh kita faham Ustaz. Itu saja soalan. Cantik soalan. Saya punya nak dapat betul dari Ustaz ni Ustaz.
Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Encik Baharudin. Orang ceras kita. Macam mana Ustaz? Punyalah pulun 10 malam terakhir. Tapi masuk je Syawal, dah perangai dia yang lama tu datang balik. Baik, terima kasih pada Encik Baharudin daripada Ceras dan sahabat saya Da'i Hadari. Dan tuan-tuan rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz yang masih bersama kita. Tuan-tuan, sebelum saya nak mengupas panjang ni, tuan-tuan, saya nak minta buat satu kebaikan. Kita buat bersama-sama. Al-Qadar itu belum tentu kita boleh peroleh. Tetapi bila ni, sekarang ni, confirm ada satu pahala yang semua boleh dapat. Adalah dengan tekan butang share sahaja. Untuk rekod, saya rasa dah berbelas tahun Tanyalah Ustaz beroperasi, belum ada rekod orang tekan butang share patah jari lagi lah. Tergeliat pun tak ada, tertekan. Jadi ambillah sebagai manfaat, tuan-tuan. Ni berkat Ramadan. Tuan-tuan bayang kalau Allah takdirkan pagi tadi Lailatul Qadar, kalau Allah takdirkan, tekan butang tuan-tuan share satu ilmu Allah. Bersamaan 1000 bulan tekan butang share. Tuan-tuan try tekan 1000 kali tengok demam tu kan. Tapi pagi ni mudah itulah sebagai tanda aras yang baik untuk permulaan kita, tekan butang share. Kalau tengok kat TV pun apa salahnya tuan-tuan, ambil telefon sambil-sambil tu buka kita punya media sosial, tekan juga butang share. Walaupun tengok kat TV, jangan share TV kat jiran pula kan. Ambillah manfaat tuan-tuan. Tak sampai 5 saat dapat pahala berpanjangan. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik tuan-tuan, respon kepada soalan Cik Baharudin berkaitan 30 hari Ramadan ni, orang Kedah panggil habis meta kan, buat ibadah ni ya Allah, dia tekan rapat. Kalau kata naik kereta tu terangkat bungkuk tu punggung tu nak abang kata pulun, sungguh habis Ramadan. Sadaqallahal azim, bukan takat sadaqallahal azim, malah menghilangkan pula izzah dan ibrah Ramadan yang dia pulun sungguh-sungguh daripada sepanjang Ramadan, termasuk pada malam-malam 10 yang terakhir. Baik, disebut para ulama tasawuf mengatakan dalam kitab, di antaranya apa? Di antara tanda Allah memberikan, yang kita dok baca taqabbal minkum taqabbal ya karim kan, nanti bila raya nanti kita baca moga Allah menerima amalan kita. Maka di antara tanda amalan itu diterima oleh Allah, dari nak verifynya, di antaranya adalah akhlak Ramadan itu tidak dibuang ketika masuknya pada bulan yang lain. Perumpamaan yang dibuat adalah Ramadan ini adalah madrasah tarbiyah yang Allah bagi satu bulan itu untuk mencantikkan yang 11 bulan selepasnya. Maksudnya apa? Syarikat hantar pergi kursus. Kan? Hantar pergi kursus ni jarang, 11 bulan. 11 bulan tu bukan kursus dah Pak Long. 11 bulan ni tu dah pindah dah. Biasanya kursus ni dia panggil short termnya 3 hari, 5 hari, 2 minggu itu dah kira dah lemah dah perut-perut ni, kalau duduk mana tak boleh belah dah kira nak balik kan. Proses 3 ke 6 hari, 5 hari itu adalah untuk apa? Untuk menjadi booster balik ni, ada motivation. Kalaulah kita pergi kursus tu, tiba-tiba balik ke tempat kerja demotivate, kerja makin inefektif, makin tak produktif, maka tuan-tuan kursus tadi confirm gagal. Sepatutnya kita balik tu lebih semangat, produktiviti semakin bertambah, perangai hawak-hawak tu makin elok kan, perangai tak senonoh haluk-haluk tu makin comel. Sepatutnya. Maka sama dengan Ramadan, satu bulan yang Allah bagi untuk apa? Mencantikkan 11 bulan. Dan bila dia Rajab, Syaban dia kuih, orang Kedah panggil meloreh, turun, meta makin turun, jumpa balik, balik khusus untuk apa? Naikkan semangat. Maka itu di antara tanda-tanda kata para ulama bagaimana Allah menerima amalan kita dalam Ramadan. Habis dia tu Ustaz, Ustaz nak abang kata kami ni tak terima ke? Tak suruh sentap teruk sangat. Maksudnya yang kita boleh buat, go to the maximum. Allah sebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kan, nak menguji dalam kalangan kita, saya Da'i Hadari, tuan-tuan, rakan-rakan penonton, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, menggunakan dengan isim tafdil, yang mana daripada kalangan amalan kita ni yang kita duk buat pulun sungguh-sungguh ni, bangun tarawihnya, bangun khamulannya, tahajudnya, tasbihnya, sahurnya, morenya, sedekahnya, jariahnya, infaknya, wakafnya, zakatnya, fidyahnya, ni semua ni ayyukum ahsanu amala, yang mana paling ahsan, yang paling the best among the best di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita bukan nak rot atau menghukum, tugas kita sebagai pelaksana. Mudah-mudahan dengan respon daripada Cik Baharudin tadi menjadi satu kebaikan untuk kita semua mengambil pengajaran. Moga-moga bulan Syawal
hilanglah kelok-lakan kita tadi. Kan? Pertama kali dengar tu, kelok-lakan tu. Yang tak apa nak senonoh tak senonoh tu semoga semakin baik. Yang kurang baik ditambah baik. Yang dah baik moga ditambah lebih baik. Mudah-mudahan insya-Allah. Insya-Allah. Tapi Ustaz, saya rasa seorang hamba iaitu individu sendiri dia kena nilai diri dia lah. Lepas Ramadan lagu mana akhlak dia no Ustaz no? Mudah-mudahan itu sangat penting. Jangan nilai akhlak orang, akhlak diri sendiri. Baik, bila Ustaz Yaakob ada di studio ni ramai nak telefon ni. Okey, kita bersama pula dengan Haji Omar Abdul Majid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hadari Ramli dan juga Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Kini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin ada soalan dari Felda ni, Cini ni nak tanya juga kepada orang Felda juga. Silakan. Ya. Soalan saya begini ya. Terima kasih Dai Hadari ya. Jadi soalan saya begini Ustaz. Saya ni nak kata elok tak elok jugalah Ustaz. Cakap Kedah. Bolehlah sikit-sikit ni Ustaz ni pasal dia orang Kedah. Jadi kita pun punya orang Kedah sikitlah. Saya puasa kadang-kadang tu lah dia payah nak dapat la'allakum tattaqun tadi. Takwa itu cukup suka. Tapi yang tu lah matlamat kita. Jadi bila tak dapat saya puasa kadang-kadang tu lah lena tengah hari ni dia bangkit pukul apa dekat asap ni dia bangkit dia tengok lipas macam buah kurma Ustaz tu. Jadi payah sikit. Jadi pergi bazar pula dia pergi tengok ayat meleleh ayat liak Jadi itu yang kata ni puasa lagu ni. Saya nak tanya, puasa lagu ni, puasa umum lagu ni layak ke kita ni nak mendakap menggenggam Lailatul Qadar ni Ustaz? Pasal puasa umum lagu ni kalau puasa khusus ke khusus al-khusus tu adalah harapan Ustaz. Jadi saya nak tanya hari ni, bagaimanalah lagunya puasa lagu ni Ustaz? Jadi adakah kita ni boleh mengharap ataupun benda ni dapat ke kita menggenggam Al-Qadar yang dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 je, lebih baik dari 1000 bulan. Mungkin 2000, mungkin 3000 bulan yang ke depan. Jadi itu soalan saya Ustaz pagi ni. Itu juga ada ni Dai. Terima kasih banyak Dai, Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili para penonton juga soalan Haji Omar ni, puasa orang awam layak ke nak dapat Lailatul Qadar ni Ustaz? Baik, terima kasih pada ayahanda kita Tuan Haji Omar Abdul Majid. Masya-Allah, sepanjang saya terlibat dengan Tanyalah Ustaz ni, di antara orang yang paling boleh jadi wakil rakyat dekat sini dah ni Haji Omar. Banyak menaikkan nama kawasan ni, masya-Allah. Boleh dicalonkan lah. Boleh dicalonkan. Subhanallah. Sangat istiqamah, moga saya doakan sampai mati istiqamah dengan Tanyalah Ustaz, dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan mohon ayahanda doakan juga kami pegang anak-anak ni, insya-Allah. Bila sebut tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad melakukan dosa, tadi ayahanda kita dah sebut berkaitan la'allakum tattaqun, ayat yang dibacakan 183 dari surah Al-Baqarah. Allah memberikan satu pengharapan kepada kita untuk peroleh kepada takwa. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 3 benda yang untuk dapatkan takwa, ada 3 benda kena ada. Yang pertama, taat kepada Allah. Makna taat ni apa? Melakukan segala tintah dan perintah daripada Allah. Apa yang Allah suruh buat. Tak suruh banyak petikai, tak suruh banyak cekadak sangat. Tak suruh banyak, kan orang kita ni banyak songeh Ustaz. Orang suruh buat tu dia kata awak kena macam ni. Kan? Banyak tanya. Dia banyak inilah benda yang menjadi kesombongan pada golongan kaum-kaum Yahudi yang Allah sebut dalam Al-Quran. Kan? Di dalam suratul Baqarah ayat yang kedua. Allah kata innallaha lastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu fa ya'lamu haqqu min rabbihim. Orang beriman ni dia ikut apa yang Allah suruh. Orang kafir tak? Wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Mereka akan petikai duk bagi perumpamaan. Awak Allah cerita tentang benda yang kecil-kecil dalam Quran, cerita tentang lebah, cerita tentang semut, cerita tentang binatang halus-halus, awak tak cerita gajah, harimau, bewok, jebon pun. Perangai dia kan, maka sebab tu mempertikaikan. Sebab tu ingat asas takwa yang pertama ni apa? Mestilah orang itu dia taat kepada Allah. Taat kepada Allah dulu. Yang kedua, takut kepada Allah. Nak buat benda apa-apa fikir ketakutan satgi kena azab, kalau buat minta ampun pada Allah. Yang ketiga apa? Suci daripada perbuatan dosa. Mana suci daripada perbuatan dosa ni yang perlu kita rebut sungguh-sungguh dalam Ramadan ini. Sebab tu kata pengasihnya Allah kepada hamba-Nya, Allah sayang kepada kita semua. Kita buat salah ni tak usah duk kira lah. Kalaulah salah itu boleh dikategorikan dalam lori sampah, saya rasa tuan-tuan penuh lori sampah kita. Bersampah-sampah lah lori kita ni.
Kan? Banyak sangat dah kita duk buat. Kalaulah kemaafan saya, anak saya buat salah sehari sekali, 2 kali, mungkin kita boleh sabar. 5-6 kali tuan-tuan silap-silap kena rotan dah. Ya. Allah tak rotan kita sekarang. Kalau Allah rotan kita sampai berberak-berak dah badan kita sekarang ni. Maka sebab itulah dengan kasih sayang Allah, Ar-Rahmannya Allah, Ar-Rahman ni dijadikan nama surah. Nak abang kata betapa pemurahnya Allah kepada manusia dalam haduk buat benda-benda tak betul ni. Allah anugerahkan juga satu bonus hang pulun sungguh-sungguh pada kalau hang dapat malam ni bersamaan dengan 1000 bulan kamu mohon pengampunan kepada Allah. Kamu menangis pada malam Lailatul Qadar ini seperti mana kamu menangis 1000 bulan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu sedekah pada malam ni, Allah kata Allah janjikan 1000 bulan Allah bagi sedekah kamu buat pada satu malam tu sahaja. Kamu bangun beribadah pada malam tu. Kamu tak mampu nak buat macam Rasulullah sampai bengkak kaki. Tu imam baca satu muka surat kita dah maki tu imam dah. Maka Allah kata ambillah pada malam-malam Lailatul Qadar itu untuk kamu hidupkan dia agar kamu dapat pahala 1000 bulan. Ini pengasihnya Allah. Sebab tu tuan-tuan, stop kita melihat masa lepas. Kita duk tengok masa-masa yang sebelum ni memang banyak salah kita. In the end of the day, bila kita duk rasa tu moral kita down lah, tak buat ibadah. Sekarang ni fokus apa yang duk ada di depan. Kita masih ada baki 7 hari ni dengan izin Allah. Maka tolong, saya merayu sangat, buat sungguh-sungguh ni. Ada 2000 orang lebih duk menonton, jangan ngangor saja. Azamkan pagi ni agar dapat manfaat kepada kita. Siapa yang sebelum ini bukan suruh tutup mata, tetapi fokus kepada apa yang kita mampu ubah di depan. What past is past. Kamu tak boleh ubah apa-apa. Betul. Tetapi yang ke depan dan sekarang ini, current and for the future moment ini, kita mampu untuk do something. Maka buat sama-sama insya-Allah. Bangun malam, bangun pagi untuk niat, ya Allah, kalau kau kurniakan aku Lailatul Qadar ya Allah, maka mintalah kepada Allah satu doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Tu doa nak minta moga-moga sepanjang Ramadan itu imam duk baca dah. Maka ambillah manfaat, mudah-mudahan pengampunan itu Allah bagi kepada kita semua, tidak kira siapa pun kita, kerana pengampunan Allah jauh lebih besar daripada alam semesta ini. Betul, insya-Allah. Insya-Allah. Dalam surah Ar-Rahman yang ustaz sebut tadi itu, iaitu sifat Allah yang Maha Pemurah, banyak kali Allah ulang fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah hendak kamu dustakan? Sama-sama kita fikirkan. Baik, kita akan sambung lagi selepas ini Ustaz ya. Terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, seindah kasih. Alhamdulillah, setiap pagi kami bawakan topik yang berbeza dan kita bawakan juga ahli panel yang berbeza latar belakang. Namun tujuannya pasti tetap sama, iaitu kita berkongsi kebaikan dan juga berkongsi ilmu untuk anda semua. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Hari ini 23 Ramadan, kita sembang-sembang tentang menggenggam Al-Quran bersama menggenggam Al-Qadar. Al-Quran pula lain pula perginya topik ya, menggenggam Al-Qadar bersama dengan yang berbahagia Ustaz Yaakob Yusra. Baik Ustaz, mungkin juga kita nak tanyakan dari sudut ujian. Kadang-kadang tu terleka di hati kan, dia rasa macam alamak terlepas pula Al-Qadar ni. Kadang-kadang tu entah aku ni tak layak kan, macam Haji Omar cakap tadi. Syahir Alia di Facebook ni katanya, menggenggam Al-Qadar, apakah kerugian terbesar seorang itu apabila membiarkan ianya berlalu begitu sahaja? Dan adakah Al-Qadar ini juga merupakan satu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat kita terus istiqamah, atau hanya membuat amal ibadah mengikut musim sahaja? Dia fikir dah dapat 1000 bulan, tak payahlah beria bulan lain. Silakan Ustaz. Baik, yang pertama tuan-tuan kena ingat, kita beribadah ini bukanlah untuk kita nak semata-mata memberatkan timbangan amal. Tapi semua di atas yang kita lakukan adalah kita mengharapkan redha Allah. Ya. Kan? Banyak belum tentu cukup.
tapi berkat confirm cukup. Ya. Maka dalam kehidupan ini semua manusia ini mengharapkan pada keberkatan dalam setiap amal yang kita lakukan. Sebab tu saya selalu pesan, jangan dalam setiap perbuatan ini kita berjabat dengan amal. Apa makna berjabat dengan amal? Kita menjadikan amalan itu sebagai yang memberi kesan kepada kita. Kan, sedekah murah rezeki, mayang duha cepat kaya. Tak, kita sembahyang duha tu atas perintah Allah, maka dengan asbab melakukan perintah Allah, Allah suka, maka Allah bagi murah rezeki kepada kita. Tapi ada orang ustaz, dia sembahyang duha, bila kita sembahyang duha, dia kata nak, sebab kalau tak sembahyang duha lagi tak murah rezeki. Allah. Awak kata macam tu pula. Habis ni orang bukan Islam tu kadang murah rezeki tak pernah sembahyang duha, subuh pun tak pernah sembahyang. Maka hati-hati betul dalam berjabat dengan amal ni, kena beringat, takut disebut dalam satu perkataan, orang yang berjabat dengan amal ini sedang dalam hatinya mendidik perasaan syirik yang kecil. Allah. Maksudnya dia buat sesuatu, dia sabit. Contohnya macam makan ubat yang bagi kesembuhan. Kan, makan nasi yang menghilangkan lapar. Minum air yang hilangkan dahaga. Tidak, itu hanya ikhtiar, kita jalan ikhtiar sahaja. Nah, maka hati-hati di situ. Baik, tuan-tuan, menjawab soalan tadi berkaitan Syekh Ali tanya apakah kerugian yang terbesar apabila biar Lailatul Qadar itu berlalu pergi saja. Baik, tuan-tuan, saya bagi analogi mudah macam ni untuk kita faham. Kita mesti ada kereta impian lah. Kan, kereta-kereta yang kita berhajat nak. Ada nak kereta yang keluar aku tingkap, ada yang nak keluar aku atas bumbung. Macam-macam lah. Dia punya selera yang berbeza-beza. Ya. Baik, saya bagi contoh mudah, tuan-tuan. Harga kereta tu let's say kata 80,000 contoh. 80,000. Jadi kita ni duk taruh duit ni, kira makan Maggi, makan ni jaga semua tak berani, makan ayam golek tak golek. Duk jaga bajet lah. Jaga pulun tuan-tuan. Tiba-tiba kita pergi depa syarikat kereta tu buat pengumuman, insya-Allah dalam bulan depan akan ada 30 hari promosi, 10 hari promosi yang depa buat daripada 83,000 dia nak jual dengan harga RM1 saja. Unlimited semua boleh dapat. Daripada RM80,000 nak jual harga RM1, tuan-tuan. Allah, RM1 ni tuan-tuan nak pergi beli pedai ayam tak lepas. Tahu pedai ayam ni, kan pedai kan, pedai bukan pedai ayam yang duk lock pintu tu, ni pedai ayam. Pedai ayam tu hak tokok, crunchy sikit tu lah. Kan? Daripada RM80,000 dia tolak jadi RM100, bukan RM100, tuan-tuan. Kalau kita tak ambil, mabuk pergi kuda kita ni. Tak payah duk cek kencing lah. Tak gam cap senapang. Cokorai lah kot. Nak ketum lah kot. Rugilah tak ambil. Rugi sangat. Bukan kata rugi tahap. Tak tahu, tak ada bahasa lah yang nak abang ni. Rugi sangat-sangat. Kan? Kita tengok baru-baru ni fenomena nasib lah dah. Baju raya RM1 pun mereka pergi buat terbu macam Padang Mahsyar punya ramai tu. Ada yang sampai pengsan. Sampai pengsan, sampai buat rusuhan. La ilallah. Al-Qadar yang Allah janjikan 83 tahun punya manfaat, 1000 bulan punya faedah. Tuan-tuan, kali 1000 bulan kali dengan 30 hari, kita dapat hampir 30,000 hari. Masya-Allah. 30,000 hari punya kebaikan. La, relax ya pagi tadi masjid lengang. Ada tu imam, tu siap, tu Bilal. Orang yang lebih kurang sama, kenapa tak rebut yang hang baju RM1? 100 orang punya dapat, hang boleh pergi sampai beribu-ribu orang. Al-Qadar ini Allah bagi kepada sesiapa pun yang bangun malam. Allah tak eksklusifkan kepada ustaz, kepada ulama, kepada orang alim, kepada orang jahil, kepada orang, tak dispesifikkan langsung. Sesiapa sahaja Allah mengizinkan. Tak payah 100 yang terawal, tak payah 100 yang terlewat. Tak ada pemilihan-pemilihan tertentu. Di saat Allah mentakdirkan dapat, confirm dapat. Maka ketika mana kita menafikan hak untuk bangun pada diri ini, kita menafikan hak pada tubuh badan kita dan amalan pada diri kita. 83,000 bayar RM1 punya model pun tak mau. Ini tuan-tuan tak cerdik punya orang. Kena makan kismis banyak-banyak. Bukan takat makan kismis, kena tokok dengan bekas-bekas kismis. Kan 83,000, ROI dia, modal dia RM1 dapat 83,000. Kalau ada investment yang lebih baik daripada itu, tuan-tuan tolong maklumkan pada saya. Saya pun teringin nak melabuk. Tak ada, tuan-tuan. Maka tolonglah. Sebab tu kita korbankan sekejap je. 7 baki yang terakhir ini, kok mana pun kelepiak lah orang kata bagi. Bangunlah kok mana pun agar dapat, mudah-mudahan ruangan itu dapat diisi, mencukupkan kebaikan yang kurang pada kita ini. Sekarang ni kita ni semua dalam kekurangan belaka, kan, kita dalam kerugian.
illal ladzina amanu wa wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik, itu dia. Kan saya kata bila Ustaz Yaakob Yusra ada di studio, ramai nak telefon ni nak tanya soalan ni. Kita bersama dengan Haji Ismail Mat Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Hadari dan Ustaz. Soalan mana pagi ni tanya? Ya, silakan. Ya. Apakah hikmah malam Lailatul Qadar itu menjadi rahsia Allah SWT sehingga kita disarankan supaya bersungguh-sungguh untuk mencapai menggenggam Al-Qadar? Itu soalan saya begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa Allah, apakah hikmah Allah merahsiakan? Silakan Ustaz. Baik, kenapa disebutkan, yang pertama sebelum saya jawab soalan ni, kita kena faham dulu. Kenapa hukumnya disebut dalam kitab Fathul Bari, sunat kepada orang yang nampak Lailatul Qadar. Maksud tanda-tanda Lailatul Qadar itu dia nampak, sunat untuk dia rahsiakan. Yang tu dulu. Barulah kita menjawab soalan Tuan Haji Ismail Mat Isa. Baik, ada 3 benda yang disebut berkaitan kenapa kerahsiaan Al-Qadar itu Allah tak zahirkan. Tak spesifik tu, bangun je lah malam 23 maka akan dapat 1000 bulan. Kan? Seperti mana kalau mana orang yang baca Quran diberikan terus ganjaran, satu diganjarkan dengan 10 ganjaran pahala. Di orang yang sedekah 700 kali ganda, dibagi terus dengan spesifik agar kita buat. Tapi Al-Qadar ini rahsiakan. Waktu malam bila pun kita tak tahu. Tak ada pula dia bunyi siren kot langit ke keluar Lailatul Qadar, tak ada. Maka tuan-tuan ada 3. Yang pertama tuan tulis di sini. Yang pertama, menzahirkan kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang berhak di atas qada dan qadar Allah untuk mengatur uruskan apa jua urusan kepada manusia. Masya-Allah. Maksudnya mutlak milik Allah punya kuasa. Allah nak bagi aturan-aturan ini menjadikan bahawasanya tidak ada campur tangan daripada makhluk ataupun pihak kedua, ketiga dan keempat. Sebab kalau kita baca tentang ideologi daripada agama-agama yang lain, mereka memiliki setiap daripada Tuhan itu ada kadar kapasiti kekuasaan yang berbeza-beza. Portfolio masing-masing. Tetapi tidak pada Allah Subhanahu taala, tahap mengesahkan diri kita kepada Allah, memutlakkan bahawa Allah berkuasa di atas segala sesuatunya, termasuk dari segi percaturan dan aturan yang Allah bagi kepada kita. Yang kedua, disebut kenapa memastikan manusia, yakni kita semua kekal fokus dan sentiasa buat beribadah kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu waktu mana. Kalau tahu waktu mana tadi, macam kata tadi lah, kita terus ambil cuti pada malam 23 ke 25 ke 27 ke. Sebab apa? Dah tahu dah tarikh. Hari lain macam da'i kata, tak taruh, tak mau pi, buat apa pihak sehari, balas 1000 bulan lah. Kan? Berapa nak pada malam pertama tu sudah pi, kawan, jadi Pak Long yang buat pengumuman esok raya, esok puasa, malam tu penuh masa surau. Tapi kalau tahu tarikh, tak penuh. Mereka akan ambil bila? Malam 27, malam 25, khusus dapat 1000 bulan tadi. Maka Allah nak ajar kepada kita agar kita boleh kekal fokus. Kita tak tahu. Bila rahsia, apa yang mampu kita buat adalah kita terus cuba dan terus cuba. Mencarinya. Dan terus mencari. Kan? Tidak ada spesifik yang kita tahu dah. Yang ketiga, apabila orang yang hikmah kerahsiaan di sisi Allah adalah untuk berpeluang melipat gandakan amalan. Sebab apa? Lailatul Qadar ni kalau diketahui, maka nescaya kita akan selektif. Kan? Tapi bila kita tak tahu apa yang kita membuat, kita terus istiqamah. Kita tak sedar pun. Kita duk buat malam pertama, malam kedua, setiap malam ketiga, malam. bila duk bangun setiap malam, bangun, maka dengan izin Allah, itulah namanya istiqamah. Betul. Kita buat ulang, repeat, bangun lagi, penat, esok letih, lena, bangun buat malam, buat ibadah lagi. Maka itulah mudah-mudahan 3 tarik kita tanda kekuasaan Allah, kekal fokus dan terus istiqamah. InsyaAllah. Kan? Mudah-mudahan itulah hikmah yang Allah nak ajarkan kepada kita, dan orang-orang yang boleh melepasi ujian-ujian tadi, boleh gagah juga angkat selimut yang berat 800 kilo tengah-tengah malam tu, kan, boleh pergi ambil wuduk, masuk bilik yang kena matam, tak ada celek, kan, gagah-gagah buka lampu, masuk basuh muka, baru nak bawa kepada kesusahan itu. Mudah-mudahan itulah ganjaran pahala hikmah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Satu lagi, para penonton sekalian, antara hikmah paling besar yang Allah nak tunjuk kepada kita, secerdik manusia macam mana pun sekarang ni, paling pandailah katakan pun, tidak tahu bilakah Lailatul Qadar, kerana Allah yang Maha tahu.
Baiklah, lagi kita akan sembang lagi Ustaz, insya-Allah, terutamanya bila kita nak sembang tentang menggenggam Al-Qadar ini. Cumanya nantikan selepas ini perbincangannya. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Salam seindah kasih dari kami, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dan terima kasih kerana terus menjadikan Tanyalah Ustaz sebagai tontonan anda setiap pagi. Dan hari ini kita bicarakan tentang menggenggam Al-Qadar bersama dengan yang berbahagia Ustaz Yaakob Yusra. Baik Ustaz, mungkin kita nak tanyakan jugalah, bila sebut tentang menggenggam Al-Qadar ni, ramai orang tahu luar biasa dia punya Al-Qadar ni, ganjaran-ganjarannya. Tapi itulah, persoalannya ramai juga yang rasa macam tak nak ambil tahu, dia ambil remeh kan. Jadi kita nak tahu di Murtada Dakwah Center sendiri di Madad, apakah antara aktiviti yang dilakukan yang mungkin kita nak menggenggam Al-Qadar ini? Silakan. Baik, bila sebut Al-Qadar ini satu ruang ataupun bonus yang Allah bagi kepada kita yang belum tentu kita akan dapat lagi selepas ni. Yeah. Tapi yang current moment ni kita boleh usahakan bersama. Maka alhamdulillah kami di Madad 10 malam terakhir ini kita menghidupkan 24 jam masjid itu untuk orang datang iktikaf tak tutup. Ada hotel, kita ada 32 hotel yang kita sediakan di dalam masjid untuk ruangan. Hotel ni bukannya dia bertutup, ada aircon apa semua, jadi selesalah insya-Allah untuk penggunaan para jemaah. Dan untuk Ramadan ni juga kita terbangkan imam-imam hak semua tak relax punya bacaan. 5 malam awal Ramadan hari tu kita bawa Muzammil Hasballah 5 hari. Masya-Allah Indonesia. Kita ada Allahumma Ahmad Syekh Karim, kita ada Syekh Ustaz Syukri Ali, Imam Sudais. Pagi sat lagi ni, ni maklum hak duk tengok ni, maklum hak duk belah Kedah tuan-tuan, pukul 10.30 sat lagi ada Ustazah Asma Harun. Kan, kuliah duha. Jadi kita terbangkan guru-guru kita untuk mendatang ni, untuk apa? Untuk menghidupkan. Dan tuan-tuan, 10 malam terakhir bermula pagi tadi kita ada 4am Club. 4am Club ni apa? Tradisi dah dibuat di Madad ni di tahun yang ketiga. Maksudnya 4am Club ni kita bangun pukul 4 pagi ramai-ramai, kita buat tahajud ramai-ramai, kita baca Quran ramai-ramai, kita bedah buku ramai-ramai. Jadi bermula pada pagi tadi. InsyaAllah esok pagi saya akan ada di Madad. Siapa yang nak main, datanglah tuan-tuan, bawa anak beranak, sahur kita sediakan. Kan, nak makan tengah hari pun boleh, ambil bungkus buat balik, jangan makan kat tempat saya. Ambillah manfaat, tuan-tuan, rugi. Dan di malam ni dan malam esok masih ada 2 hari bersama dengan Dr. Syekh Dr. Jabil Ad-Dalul, seorang ulama besar, guru qiraat daripada Mesir yang kita terbangkan selama 6 hari berada di tempat kita. Mainlah ambil sanad Fatihah, belajar pada cara qiraat, bacaan-bacaan. Bila kita pejam mata sembahyang dia ni terasa macam terbang duduk dekat alam lain, sedap bacaan mereka. Maka ambil manfaat sebaik mungkin. Maka itulah yang saya sediakan di Madad. Nak main sembahyang di Madad pun boleh bawa anak-anak. Kita ada ruang khas playground kanak-kanak. Kita hampir 10 petugas ditugaskan untuk jaga kanak-kanak. Mesra kanak-kanak? Mesra kanak-kanak. Ada gelongsong Ustaz dalam masjid. Gelongsong tu Ustaz boleh tuju belakang tu imam tu. Punya seronok kan. Dan alhamdulillah bila kita jenamakan Masjid Mesra Kanak-kanak, setiap malam tidak kurang saya rasa dalam 100 ke 200 kanak-kanak datang di masjid. Menangis-nangis berguling tak mau balik masjid. Tuan-tuan, ni bukan bohong, bukan sembang kari. Demi Allah. Macam semalam pukul 11 saya habis-habis, saya duduk kalut-kalut nak main Tanyalah Ustaz ni. Budak-budak tak mau balik. Padahal 11 malam lah. Dah pukul 11 habis tarawih sejam lah. Tapi dia tak mau balik nak main dalam masjid. Biarkan mereka. Saya bukan nak bohong tuan. Tuan datang tengok sendiri bagaimana keadaan di masjid kita bila mana anak-anak kecil ini ada bersama kita. Rasa kemeriahan itu tak pernah habis, subhanallah, insya-Allah. Jadi bila sebut tentang gelongsong ni Ustaz, jangan pula pak pula pimain ya. Okey, baik Ustaz. Bila sebut tentang aktiviti yang dilakukan oleh Madad Murtada Dakwah Center, Ustaz, kalau ada yang menonton Tanyalah Ustaz hari ni, ialah nak mengejar pahala disebutkan sebagai 10 malam Ramadan ni, ada padanya Lailatul Qadar ni. Jadi melalui pembangunan Madad, macam mana mereka boleh lakukannya? Mungkin boleh turut bersama dalam pembangunan Madad Murtada Dakwah Center itu sendiri. Baik, perancangan kita dah susun dengan baik untuk selepas siapnya masjid. Sekarang kita dah siap piling dah untuk asrama. Untuk makluman dan yang hadari dan rakan-rakan penonton, permohonan pelajar tahfiz yang nak masuk di tempat kita untuk tahun ni saja mencecah 6,000 lebih permohonan. Masya-Allah. 6,000 demam saya dah ni. Macam-macam hak nak pakai kabel,
Kata telefon ayah saya, dia kata minta tolong Ustaz Kira dengan saya Yaakob nak masuk anak dia. Dia kata dulu saya dukung dia waktu kecil. Oh, main kabel dukung tu kan. Aduh, saya 6,000 permohonan. Unfortunately-nya kita hanya mampu ambil sekitar 15 orang saja untuk tahun ni. Allah. Sebab kuota kita terhad dan 40 lebih saja. Jadi kita tak boleh ambil banyak. Kan? Jadi untuk tahun depan dengan prasarana yang sedang kita bina untuk asrama baru, mungkin kita boleh ambil sekitar 200 ke 300 orang untuk pelajar baru. Kurang-kurang pun daripada 6,000 tu kita boleh fulfill 5% tu dah rasa okey lah sikit, tak rasa dosa sangat lah kan. Jadi stadium e-sport pun sedang berjalan, kemudian rumah warga emas yang kita akan bina mungkin selepas raya haji. Jadi tuan-tuan, semua ni kita perlukan kos yang untuk menampung pembayaran. Sebab saya bukan anak papa megah holding mana-mana kan. Jadi of course lah perlu bantuan daripada tuan-tuan. Untuk makluman tuan-tuan, walaupun masjid dah siap, kita masih ada hutang sekitar 1.4 juta yang perlu kita langsaikan. Allahu akbar. Alhamdulillah pihak kontraktor konsultan ni manusia kiriman Tuhan belaka lah yang Allah bagi pada tolong bantu untuk siapkan untuk kegunaan Ramadan. Jadi saya mengajak tuan-tuan berkat ni 10 Ramadan terakhir, pagi ni pula pagi yang ke-23 Ramadan, malam-malam pagi-pagi ganjil, jom kita sama-sama rebut peluang. Kalau kata 1.4 juta daya dari, kalau pagi ni yang menonton 1,400 orang ni lebih dah. Kalau kat angkau ni dah 2,000 lebih dah menonton ni, subhanallah. Kat TV tu sudah cerita lah kurang-kurang 16 juta orang ni, termasuk tambah malaikat jin ni tengok. Maka tuan-tuan, kalau kita pakat menonton perlukan 1,400 orang je yang bagi seorang 1,000. 1,000 bukan daripada seorang. Kita pakat collect dia hadari, ada markah Allah ni, markah lama kan, binilah markah tu kan. Lepas tu adik-beradik yang lain. Kalau dia hadari call lagi seorang, 10 orang call minta seorang 100, bukan untuk kita. Betul. Kita infak untuk mak ayah kita. Betul. Abang Along jual Along seorang 100 hanya kedekut duduk masih sangat. Masuk api Melaka nanti abang ada. Telefon nombor 2 pula, nombor 3. Kalau 9 orang 10 orang kita berkempen, dapat 1,000. Kadang-kadang duit bukan daripada kita. Betul. Tapi asbab penyebaran kita. Jadi saya nak mengajak tuan-tuan, jom kita tambah nilai kebaikan. Ada QR code-nya, QRP tu kita buat segala bentuk benda lah. Paling common, paling cak ayam, kita buat auto debit. Tuan-tuan pergi ke madatcenter.com. Auto debit ni maksudnya apa dia? Maksudnya tuan-tuan boleh buat potongan setiap bulan. Sebab kadang-kadang mungkin kita makan semut, kita terlupa kan. Mari bulan ni buat, bulan depan beli sport rim pakai harus lah kan. Jadi kita buat tu auto debit, dia buat pemotongan setiap bulan terus selama mungkin 10 bulan ataupun kita buat RM10 ke sebulan. Buatlah. Kerana saya tak dapat keuntungan daripada sumbangan tuan-tuan, tapi saya seronok untuk mengajak kita sama-sama buat sampai jadi. Tuan-tuan bayangkan dalam masa 12 bulan masjid yang tak ada apa-apa dah siap. 12 bulan ni kita siapkan masjid ni memang struggle betul, siang malam raja macam lebih daripada apa lagi, nak semata-mata nak bagi manfaat. Jadi insya-Allah pembinaan yang lain pun kita target less than 12 bulan kita dapat siapkan. Siapa yang menyumbang jangan risau, untuk pagi ni kita ada satu buku khas Kompas Ramadan. Dalam ni ada detail berkaitan Ramadan, termasuk berkaitan Lailatul Qadar, apa amalan, apa solat sunat yang kita boleh amalkan. Ada 64 ebook yang lain. Tonton baca sampai guling-guling pun tak habis. Sebab banyak tu, ada 60 ebook ni. InsyaAllah lah moga-moga memberikan manfaat dan kebaikan bersama. Tuan-tuan, buku ni tidak dijual. Tuan-tuan dapat setelah mana tuan-tuan menyumbang walaupun dengan RM1. Baik, itu Ustaz, RM1 pun tak ada, baru beli peluk dakar malam kat bini. Baru je beli sport rim kereta dan sebagainya, duit tak ada langsung Ustaz. Sport rim raya. Sport rim raya kan. Tak apalah. Tuan-tuan berhubung dengan nombor tertera 0146099090. Abang ada duit tak ada, nak buku saja. InsyaAllah tim akan bagi. Dan saya mengajak tuan-tuan, jom kita sama-sama usahakan bersama, terjadikan ini sebagai jihad kita bersama, bukan saya seorang. Kita ambil manfaat insya-Allah. Dan siapa yang minat kucing boleh main, kita ada rumah kucing, taman kucing. Ada. Sekarang ada 100 ekor lebih yang kita baru siapkan untuk 500 ekor pula. Siap dengan doktor sebelah masjid. Jadi kalau tuan-tuan tak main masjid, saya ambil kucing tu dalam masjid. Nak ambillah manfaat bersama insya-Allah. Mudah-mudahan ada keberkatan. Saya mohon maaf. Jadi saya sekali rendah hati 23 Ramadan ni, jom kita rebut peluang. Kalau tak boleh derma, tak boleh sedekah tali infak, tuan-tuan bantu saya sebarkan, telefon dia beradik yang lain, copy link, hantar ke adik-beradik yang lain, atau ambil madatcenter.com, hantar ke adik-beradik yang lain. Mudah-mudahan kebaikan bersama dapat terkongsi
masuk syurga sama-sama. Kita paksa dia jadi baik, insya-Allah. Ini amal jariah yang akan berterusan pahalanya, Ustaz. InsyaAllah. Amin, amin. InsyaAllah. Baiklah, untuk info lanjut anda boleh terus ke Facebook Murtada Dakwah Center ataupun boleh lawati laman web ataupun laman sesawang www.madatcenter.com, ataupun kalau ada Instagram boleh saja terus ke Darul Murtada. InsyaAllah, mudah-mudahan dapat kita membantu. Baiklah, lagi dan lagi kita akan sembang untuk topik kita hari ini, menggenggam Al-Qadar. Nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tidak kira di mana sahaja anda menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru ketika ini. Kami sangat-sangat mengucapkan terima kasih kepada anda semua. Difahamkan ada yang menonton ketika ini dari Batam, Indonesia. Bahkan ada juga sahabat-sahabat yang turut menonton dari Brunei. Kemudian ada juga yang turut menonton dari Singapura. Apa khabar orang Kota Singa, kan? InsyaAllah mudah-mudahan kebaikan dapat dikongsikan bersama. Dan salam seindah kasih, kita masih lagi bersama bincangkan tentang menggenggam Al-Qadar bersama dengannya berbahagia Ustaz Yaakob Yusra. Baik Ustaz, mungkin soalan ini juga mewakili para penonton di luar sana. Kita nak tahulah dari sudut pendapat Ustaz sendiri, adakah malam Al-Qadar ini ada tanda-tanda fizikalnya? Sebab daripada kecil kita duk dengar orang kata kalau datang Lailatul Qadar ni pokok turun sujud. Ada pula yang kata burung tak berbunyi malam tu. Jadi ada tanda-tanda fizikal ke Ustaz? Okay, baik. Terima kasih kepada Da'i Hadari dan rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz yang masih setia bersama. Masya Allah, yang berpindah platform daripada TV3 pergi ke TV9. Tuan-tuan tahu tak, tuan-tuan tekan remote pada pagi ni, kalau Allah takdirkan tukang siaran je kan, daripada 103 kepada 109. Tuan-tuan, kalau Allah takdirkan itu Qadar, macam tekan remote 1000 bulan tu. Masya Allah. Tapi 1000 bulan bukan cari cerita Hindustan lah, cari cerita yang boleh menambah nilai amal. Maka itulah yang namanya kebaikan yang kita harapkan Allah jadikan pemberat amal kita. Baik, ada tak tanda-tanda yang diberikan secara zahir ataupun secara maknawi berkaitan tentang Lailatul Qadar? Ada dua hadis yang menyebut tentang di antara tanda-tanda. Ada hadis-hadis yang lain tu pun ada, cuma yang ni di antara hadis yang sahih yang disebut berkaitan apakah tanda-tanda ciri apabila berlakunya Lailatul Qadar. Ketika sebelum berlaku itu tidak ada pendapat yang jumhur daripada kalangan ulama. Cuma disebut ada di antaranya malam tu tak ada bintang lah, ada yang kata tak bunyi binatang, ada yang kata pokok sujud tu, tuan-tuan jangan duk bincang pokok sujud ke tidak, tuan-tuan sujud ke tidak. Itu kita kena bincang, kita ni sujud ke tidak. Kan? Ada dua hadis yang kita ambil pada pagi ni daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya matahari terbit pada hari tersebut tidak mempunyai cahaya dan kemasan. Ini satu hadis Nabi kata apa? Maksudnya bila mana tanda Lailatul Qadar itu berlakunya selepas daripada pagi tu. Nak suruh bangun dulu. Kalau cerita tanda awal, tuan-tuan duk tengok tanda dulu, duk ramal tanda, malam ni ada semua baru bangun. Tuan-tuan tengok bagaimana Allah dan Rasul nak tarbiyah kita semua ni, cerita tentang selepas berlaku baru tahu tanda. Kalau cerita sebelum tadi kita akan duk belek dulu. Malam ni tadi dengar, tengok bewak dulu depan rumah kita, bewak tu bunyi kuik ke apa, saya tak tahu kan. Ayam ke bunyi, terus melena balik dia kata. Kan, bunyi cicak terus. Baru nak ambil wuduk ni, nak angkat takbir, cicak bunyi cek. Oh, ada bunyi binatang, tak ada Lailatul Qadar pun, bila boleh lena tu. Apa dia tengok hikmahnya, diletakkan ciri-ciri dan tanda ni apa? Selepas pada pagi tu. Masya-Allah. Dia dah bangun dah. Tak ada ulang balik dah. Jadi kata apa? Yang kedua hadis daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya malam tersebut yang pertama bersih dan terang. Maksudnya dia clear, nampak tenang malam tu. Yang kedua, seolah-olah bulan yang menerangi itu sangat tenang. Bila kita tengok tu tenang. Padahal sepatutnya sekarang ni dia takkan dapat bulan penuh. Namanya bila bulan tak penuh, takkan nampak cahaya tu macam malam 15, malam 14, 15 atau malam 29, 30. Dia takkan dapat. Tapi bila berlaku Al-Qadar itu seolah-olah macam nampak terang tu.
Yang ketiga, ciri-cirinya seolah-olah bulan itu menerangi dan nyaman itu tidak terlalu sejuk dan tidak terlalu panas. Rasa nyaman, malam ni cuaca 37, tiba-tiba malam rasa nyaman lain macam sikit. Dan tiada tempat bagi bintang untuk dilihat dengannya hingga ke waktu pagi. Rasa nampak bintang-bintang ni. Tapi ada tak tanda nampak bintang Al-Qadar dengan izin Allah? Tak ada benda yang Ustaz. Ini cuma tanda-tanda, belum tentu wajib ikut pada syarat ini. Cuma ini adalah satu adat yang disebut dalam kitab Umdah Al-Khari. Itu adalah adat yang biasa berlaku sahaja. Dan daripada tanda bahawa matahari terbit pada waktu pagi, keluar keadaan tidak bercahaya dan kepanasannya tidak terlalu panas. Dipanggil just nice. Macam saya kata tu, saya buat perbandingan tu. Sejak 2020 saya ambil setiap pagi site yang sama, waktu yang sama, pukul 7.20 pagi. Sama, tak beza langsung. Tuan-tuan tengok, nampak berbeza gila. Selama 2 tahun berturut-turut, malam 27 memang beza terus. Nampak, ya Allah, mudah-mudahan itulah Al-Qadar pada fasa siapa yang bangun lah. Bukan abang 27 ni baru bangun, kita start bangun daripada malam ni, insyaAllah. Dan syaitan tidak ada tempat untuk keluar bersamanya pada hari tersebut. Maksudnya insyaAllah untuk nak buat maksiat tu agak berat untuk nak buat, mudah-mudahan lah, moga Allah bagi. Maka sebab tu disebutkan di antara hikmah kenapa disebutkan selepas berlakunya baru dapat tanda, agar kita boleh bangun. Kalau tahu awal tanda, tiba-tiba binatang sekok pun tak bunyi. Dia pula belum binatang. Kan, dia pandai. Oh, binatang ku malam ni haram tak bunyi. Nak Qadar tu. Kan. Maka biarlah selepas itu baru kita tahu, agar kita buat ibadah ni tanpa ada tadi berjabat dengan amal tadi, insya-Allah. Baik, itu tanda-tanda lah. Saat lagi kita nak tahu juga apa nak buat. Itu saat lagi. Cumanya sekarang ni kita nak bersama dengan Encik Ilyas Abu Bakar di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, apa khabar Encik Ilyas? Orang yang hitam. Semoga dan juga Ustaz diberi pula kesihatan dan juga dirahmati Allah. Amin. Soalan saya, Ustaz, boleh tak kita katakan orang yang tak berkemampuan, orang-orang yang keadaan uzur ni, dia hanya melakukan solat di rumah lah, maksudnya hanya berjemaah dengan isteri dan anak-anak di rumah, dan tidak orang tidak pergi ke masjid, hanya berjemaah di rumah sahaja sebab tak mampu, ya? Tak mampu, dan melakukan solat subuh berjemaah di rumah. Adakah ia cukup dikira menghidupkan sepanjang malam? Ada riwayat kata dia cukup hanya melakukan solat berjemaah, solat isya dan juga solat subuh. Dan juga soalan keduanya, Nabi ada beri amaran jika kita melakukan dalam bulan Ramadan ni, setiap apa yang kita lakukan perlulah jangan diceritakan apa saja apa yang kita lakukan. Itu amaran daripada Nabi Muhammad. Boleh ada Ustaz terangkan lebih lanjut? Kita tak perlu menceritakan apa yang kita lakukan di 10 akhir ni. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, yang pertama, macam mana Ustaz, dia ni kata kunci dia tak mampu sebab tak sihat lah, hanya duduk di rumah sahaja ibadah, adakah dikira menghidupkan sepanjang malam? Baik, di antara solat sunat itu memang baginda Nabi SAW buat di rumah. Kalau ikut solat qabliyah subuh, disebut riwayat Rasulullah SAW akan solat dalam rumahnya, sebab solat rumah Nabi dengan masjid itu kan berkembang sebelah lah, bersebelahan. Maka cuma dalam riwayat mengatakan bahawa Rasulullah akan solat qabliyah subuh di rumah. Maksudnya menunjukkan apa? Untuk solat sunat ini tidak menjadi satu masalah kepada seorang lelaki itu untuk solat di rumah. Apatah lagi dengan niat di bulan tadi, kemuliaannya adalah nak menghidupkan dengan isteri, dengan anak-anak. Isteri nak sediakan sahur, nak sediakan pakaian anak, kadang-kadang menjadi satu kekangan, maka buatlah dengan ahli keluarga kita di rumah. Kan? Tidak menjadi satu masalah pun, tidak ada kewajipan pun, dan tidak ada hatta solat tarawih itu dulu dibuat di ketika Rasulullah hidup. Solat tarawih dibuat secara lone ranger. Seorang-seorang. Bila mula dibuat, disyariatkan secara jemaah adalah ketika zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah. Zaman Abu Bakar tak buat lagi. Menunjukkan bahawasanya bahawa solat sunat itu tidak menjadi masalah untuk buat di rumah. Cuma hari ni bila masjid-masjid ambil peluang buat jemaah ni, kita rasa kuat sikit kan. Bila buat ramai-ramai ni, kita saling, bila bau dengan bau ni dalam sains ni kata apa, kita saling menukar energi elektron dengan jadi saling duk masuk tu dia jadi kuat sikit. Kalau sebenarnya seorang ni dia mayang, dia
dia nak tumbang kan. Jadi bila main ramai-ramai ni dia semangat lebih. Tapi kalau kita ada kemampuan untuk buat sendiri, semayang pun lebih panjang, lebih khusyuk. Kita nak menangis pun tak segan sangat. Ni nak lat English pun orang telah tengok, oh Pak Long ni rayau cak ayam sungguh kan. Padahal menangis tu benda yang mulia di sisi Allah. Nabi kata kalau kamu tak mampu menangis, berpura-pura menangis. Allah sebut dalam ayat Quran kan. Tapi kita nak rayau lah ramai-ramai orang tu seganlah. Kita ni 3 line kan. Kita ni geng pukul orang punya ni 7 line punya orang geng kedai kan. kata garang Muka tengok ni parut kamai punya ni dah kan nak riau kan. Jadi kalau semayang seorang-seorang tak ada masalah lah kan. Mayang dengan ahli keluarga. Kita tahulah suami isteri tahu kesalahan masing-masing, aib masing-masing. Kita kenal anak-anak kita, anak-anak kenal kita. Maka adakah menjadi satu kesalahan? Saya rasa satu benda yang baik juga kita buat sekali-sekala buat dengan ahli keluarga. Ada waktu kita pergi di masjid. Jadi kita bahagikan dengan cara yang baik. Adapun untuk solat subuh dengan isyak sebaiknya buat di masjid bagi lelaki. Adapun perempuan yang lebih afdalnya adalah di rumah. Tapi untuk mengambil iktibar Ramadan ni, bawa ahli keluarga mai ke masjid. Cari masjid-masjid yang kita tengok dari segi kemesraan dengan kanak-kanak untuk didik dia Allah SWT dekati masjid. Dekati masjid. Disebut dalam kitab Anwar Buruk, tak rosak kepada anak-anak itu berada dalam saf dalam solat kita, insya-Allah mudah-mudahan. Menjawab respon soalan yang kedua untuk kerahsiaan dalam melakukan ibadah. Yang ditanya oleh Tuan Ilyas daripada yang hitam tadi. Dalam bab ni saya rasa kita berlapang dada. Nabi tidak melarang dan Nabi tidak menyuruh. Maksudnya Nabi tak melarang pun untuk kalaulah kita tengok ada orang yang dia nak menzahirkan kebaikan. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan kepada orang lain dan orang tu ikut, dia akan dapat pahala yang kawan tu buat. Mengajak orang. Contohnya mengajak buat sembahyang secara berjemaah, buat tasbih, ataupun dia tunjuk contohnya berkaitan dia berkeluar zakat sunat untuk kita zahirkan. Zakat sunat untuk kita zahirkan. Sedekah yang paling baik rahsia. Tapi kalau dia nak tunjuk dengan niat nak orang termotivasi untuk buat juga, maka silakan. Cuma kita bimbang bila kita terlalu menonjolkan itu, takut jadi riak. Dia main perasaan yang tak best tu je. Tapi kalau kita ni Allah takdirkan ada kekuatan, with the full pleasure, you go for what you have lah. Orang kedai kita speaking. Dan maksudnya kamu buatlah apa yang kamu rasa kamu mampu kan. Cuma kita dah dorak lah. Pada saya yang buat tu kurang-kurang dia ajak kita untuk terus buat. Sebab tu Nabi kata di antara benda yang dibenarkan dalam agama untuk cemburu ni apa? Dia ketika kita lihat orang yang ada harta, yang dia boleh sedekah dengan harta tersebut. Mana mungkin kita nak nampak kebaikan harta dia kalau dia tak menonjolkan cara pemberian dia. Cuma janganlah kalau bagi 100 jangan cerita 100. Ini dak bagi 10 cerita 18,000 amboi engkau kan. Maksudnya kalau cerita jaga bagi itu jangan cerita semua. Takut-takut, reserve sikit untuk kita hanya dengan Allah sahaja. Betul. Mungkin tunjuk tu dengan ni, Allah apa yang aku buat ni mudah-mudahan orang lain tengok boleh termotivasi. Kita sebagai majikan, kita bagi sesuatu, anak buah kita tengok, oh sonok dia, oh majikan aku buat sekian-sekian. Kita sebagai anak buah, orang tengok kita, oh ini duit tak banyak tapi boleh sedekah. Mudah-mudahan itulah sebagai satu pendidikan kepada orang lain. Dan adapun kita dalam kita dengan Allah, biarlah itu di antara pertalian kita hanya dengan Allah, yang tak perlu dipostkan di Facebook, tak perlu dipostkan di mana-mana tempat media sosial, agar kerahsiaan hanya dengan Allah, kerana Allah Maha mengetahui apa yang kita buat, insya-Allah. Betul. Itu sangat penting. Baik Ustaz, kejap je lagi saya nak tanyakan tentang amalan yang Rasulullah dan para sahabat serta para solihin lakukan menjelang 10 Ramadan yang terakhir. InsyaAllah kejap lagi Ustaz ya. Nantikan ulasannya. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kerana terus setia dan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mohon kepada anda semua yang menonton ketika ini, yang mungkin baru sampai di tempat kerja, ataupun mungkin ada yang baru nak memulakan perniagaan, sempat menonton di laman sosial kami Tanyalah Ustaz TV3 tu, untuk tekan butang kongsi ataupun dengan izin share, supaya apa yang dikongsikan pada pagi ini mendapat manfaat untuk orang lain juga. InsyaAllah mudah-mudahan ia pahala yang berterusan juga. Yang mana hari ini kita bicarakan tentang menggenggam Al-Qadar bersama dengan yang berbahagia Ustaz Yaakob Yusra. Baik Ustaz, ramai yang menantikan jawapan ini. Kita nak tahu apa sebenarnya yang Rasulullah SAW
para sahabat dan juga para solehin lakukan apabila macam lah ni 23 Ramadan nak sampai hujung-hujung ni, apa yang sebenarnya mereka lakukan? Okey, baik. Terima kasih pada Da'i Hadari, kekanda saya dan semua rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz yang masih menonton. Tak lupa kru-kru ni, masya-Allah. Tuan-tuan tak bangun, dia bangun dah nak kena set up kamera ni, takut suara tak keluar, nak cek suara seksi ke tidak apa semua. Allah bagi pahala lah, insya-Allah. Termasuk tuan-tuan yang masih tekan, yang belum tekan butang share, tekanlah, jangan kedekut sangat tuan-tuan kan. Sampai hari ni pun berkira tak hidup masin, apatah lagi pada amalan yang besar yang lain. Baik tuan-tuan, apa benda yang Nabi buat dengan para sahabat buat pada 10 malam terakhir? Disebut dalam satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ketika masuk pada 10 malam yang terakhir Ramadan. Ni kita duduk fasa tu dah ni. Nah, yang pertama, Nabi akan menghidupkan amalan ibadat. Amalan ibadah ini tidaklah tertakluk hanya semata-mata dengan semayang. Ramai orang ingat mesti kena semayang semata-mata. Tak, maklum, tak paklong. Bukan hanya semata-mata dengan solat. Apa jua amalan, baca Quran. Nak baca Quran tak boleh uzur, dengar Quran. Baca, buat bagi orang tolong baca kat kita. Quran ni tuan-tuan, baca dapat pahala, tengok dapat pahala, dengar dapat pahala, pegang pun dapat pahala. Maksudnya habis malas tu dengarlah tuan-tuan. Takkan nak tutup telinga aku, amboi panas ni ada DNA apa dia ni. Maka sedekah. Perlu ada orang yang dia mungkin tak ada tenaga, tak ada masa. Sedekah tak perlu tenaga, tak perlu masa. Perlu duit dengan keinginan je nak buat. Tak ada. Duit tak ada ustaz, tenaga. Buat apa-apa, bangun awal, tolong mak kita, buat moral, tolong isteri kita buat sahur. Kan? Tolong dengan sesuatu benda. Tu Nabi kata hidupkan dengan ibadah. Yang kedua, mengejutkan keluarganya. Saya ulang, mengejutkan keluarganya untuk serta buat ibadah. Ini terus kepada soalan Cik Ilyas tadi tanya, bagus. Concern dia nak buat di rumah ni, kalau tak ada keuzuran pun tak apa. Buat di rumah untuk apa? Untuk menghidupkan ibadah kepada dalam isi rumah tu. Kita. Saya rasa mungkin boleh buat kot. Contoh kalau kata malam ni malam 24. Malam ganjil kita ejah pergi masjid, dapat fadilat yang lebih, dapat i'tikaf dalam masjid. Malam-malam genap naklah kita buat sama-sama. Saya pun buat untuk kalau boleh pagi sekali lagi kita bangun ke ahli keluarga kita buat sama-sama dekat rumah. Malam ganjil kita hangkut semua sekali pi ke masjid. Kan? Pi ramai-ramai. Jom kita buat sama-sama. Tak suruh sembang je, sembang sampai sejam lebih. Dalam tuan-tuan tak buat, saya tak buat, baik tak suruh sembang, baik kita lena pagi ni. Nah, kita buat ni Ustaz noh. Insya-Allah. Kan? Pagi sekali ni pagi 24 untuk pagi sekali ni nak main ni. Kita gerak adik-beradik kita sebab ni Rasulullah buat. Rasulullah buat. Kalau Rasulullah sebagai pemimpin nombor 1 boleh buat macam tu, kita hak yang nolong kita kelas je dulu, tak usah belajar sangat. Yang kita patutnya buat lebih daripada tu. Apa lagi? Bersungguh-sungguh, itqan. Rasulullah dengan para sahabat ni ketika masuknya 10 malam terakhir ni, pulun sungguh-sungguh ni habis meter rapat. Depa tak buat dah benda-benda lain. Disebut riwayat Imam Malik yang duk baca hadis banyak pun bila masuk Ramadan dia akan baca Quran, tak baca kita hadis. Pulun sungguh, sebab tu pegang satu benda. Kalau nak buat sesuatu buat betul-betul. Kalau niat nak geli-geli seorang geletek. Betul. Ni dia kata ustaz, saya bangun ni sebab saja syok-syok. Nak syok pergi pampir. Tapi untuk 10 tak ada syok, tak ada nak geli-geli. Memang kita pulun sungguh-sungguh nak macam mana Nabi buat. Itqan, sehingga kan bengkak kakinya Rasulullah ketika mana bangun beribadah kepada Allah. Saya tak suruh tuan-tuan bengkak kaki. Dan yang dari tak apalah ustaz bola. Kan? Main bengkak kaki kita tak apa. Kita bengkak sebab injet. Tak apalah, ada juga sebab dia tu. Kita nak bengkak sebab apa? Kan? Injet sebab wa'an jismi fima ablahu, sebab nak jaga jasad dan tubuh badan kan. Korang ada saksi juga depan Allah. Kita nak bengkak sebab apa? Ibadah. Tak ada sukan, tak ada duk menganga saja. Bengkak sebab apa? Makan banyak. Bukan go out. Tuan-tuan, takkan nak hebat depan Allah, ya Allah. Dan yang dari boleh abang, ya Allah, saya cuba nak jaga kesihatan, maka saya bersukan. Rasulullah dengan sahabat-sahabat, wahai Allah, dulunya kami ni beribadah sampai bengkak kaki. Tuan-tuan nak abang, ya Allah, sebab makan banyak sangat. Kan bengkak kaki-kaki. Sebab apa? Kena go. Tuan-tuan, go out kita kena hentam lagi. Nah, maka sebab tu usahalah kita pulun sungguh-sungguh dalam ibadah tahun ni, insya-Allah. Dan beruzlah, yakni mengasingkan diri daripada isteri-isterinya. Maksudnya kurangkan
masa dengan isteri untuk bersama dan sebagainya. Fokuskan juga untuk beribadah tadi, bangunkan, gerak isteri kita. Biasanya isteri ni, orang perempuan ni saya tak takut sangat. Biasanya lelaki ni yang penyegan sikit dalam beribadah ni lah. Tapi kita usahakan sama-sama tahun ni. Saya doakan, saya sumpah tuan-tuan, moga-moga tahun ni kita sama-sama jadi yang lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya dalam soal apa sekalipun, insya-Allah, mudah-mudahan. Insya-Allah. Baiklah Ustaz, nampaknya kalau kita tengok jam ni dah sampai di penghujung. Kalau bola sepak ni dah masuk minit ke hampir ke 90 dah ni. Jadi Ustaz, mungkin sebagai khulasah ataupun kesimpulan yang mungkin kita boleh sama-sama dapat dalam perbincangan kita hari ini menggenggam Al-Qadar, pelan tindakan kita Ustaz. Bila kita dah dapat ilmu pagi ni, apa yang kita perlu lakukan supaya malam Al-Qadar tu kita tak sia-siakan dan kita akan dapat dan ia berbekas di hati kita Ustaz. Baik, saya rasa mungkin sebagai penutup kita, sebagai pelan tindakan, dan mungkin amalan yang boleh dibuat termasuk kepada orang yang terlibat dengan uzur syar'i. Saya faham ibu-ibu, kakak-kakak yang mungkin datang haid dan sebagainya, mai 10 malam terakhir pula dia mai haid, Allah nak halang tak boleh. Aduh, kan? Nak jadi tak boleh nak buat apa. Jadi dia tu Ustaz, kami tak boleh semayang, tak boleh baca Quran, kami tak boleh puasa, kami dah rugi. Tak rugi ibu ayah. Jadi ni ada 5 palan tindakan yang kita boleh buat sama-sama, termasuk orang yang uzur syar'i, yang kita boleh hidupkan pada malam-malam harinya. Kita bukan sekadar nak menggenggam Al-Qadar, kita nak menggenggam takwa tadi. Orang yang mendapat Al-Qadar belum tentu dapat takwa. Orang yang mendapat takwa, insya-Allah Al-Qadar dan lebih daripada itu dia akan genggam, insya-Allah, mudah-mudahan. Yang pertama, pelan tindakan yang kita boleh buat tuan-tuan, setiap hari usaha untuk memperbanyakkan zikir. Ibu-ibu yang bangun pagi-pagi tengah uzur syar'i, maka bangun zikir, tak ada masalah. Zikir tidak menjadi masalah. Yang tak boleh baca Quran, yang tak boleh pegang Quran, yang tak boleh semayang, yang tak boleh puasa. Tapi selain daripada itu zikir boleh. Ada 3 zikir yang tuan-tuan boleh amalkan yang besar dari segi fadilat yang disebut dalam hadis. Yang pertama zikir la ilaha illallah. Nabi kata afdhu zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Hadis yang kedua Nabi kata man akhira la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi ini maka zikir di antara yang paling besar dari segi martabat makamnya adalah kalimah la ilallah. Yang kedua zikir subhanallahi wa bihamdi subhanallah azim. Itu zikir yang Nabi kata memberatkan timbangan amal kita. Seringan dari segi sebutan, berat dari segi betul. Yang ketiga subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ni dah biasa dah bacalah. Cuma nak Ramadan ni puluh lebih sikit. Ketiga zikir tadi. Yang kedua, yang ni pun semua boleh buat, termasuk yang uzur syar'i, yang terbaring atas kaki, yang tak boleh bangun pun tak ada masalah. Bertaubat kepada Allah. Rasulullah sendiri yang tak buat dosa pun tidak kurang 70 wa mi'ah, 70 hingga 100. Kalaulah sebaik-baik manusia dalam alam ini pun buat mohon pengampunan macam tu, sepatutnya dan selayaknya kita lebih daripada tu. Sebab dosa kita bertimbun, hak berkambuh-kambuh itu tuan-tuan, nak kena korek balik, minta ampun kepada Allah. Hari ni kita tengok apa yang berlaku kepada isteri dan anak kita, itulah refleks daripada cerminan kita. Anak tak semayang, kita mungkin tinggal semayang dulu. Anak dedak aurat, kita mungkin ada dedak aurat tak selesai dengan Allah. Anak tak dengar cakap, kita dulu tak dengar cakap dengan mak ayah, minta maaf segera, jangan tunggu raya. Yang ketiga yang boleh buat oleh semua orang adalah memperbanyakkan doa kepada Allah. Doa yang paling baik dalam Ramadan, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini disebut dalam hadis. Ana ulang doa tu. Kan Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ana ulang baca. Yang keempat, dan doa yang lain pun tak apa, bahasa Melayu pun tak apa, maklum bahasa Siam boleh nak campur-campur. Ustaz kita daripada petani dulu. Boleh nak bahasa Siam pun tak ada masalah, belaka boleh belaka. Tak ada masalah. Jangan duk rasa nak bahasa formal, tak belajar bahasa Arab. Lalu tadah tangan tak bunyi apa. Bacalah maklum bahasa Siam campur Tamil sikit, campur Tamil Nandu ke, bubuhlah. Allah tidak ada sedikit pun halangan dalam soal bahasa. Doa. Yang keempat, bersedekah. Dan tuan-tuan, naklah kita betul satu benda yang lain. Tuan-tuan bagi duit raya pada bulan Ramadan. Bagi duit raya bagi awal. Satu, pahala sedekah Ramadan seperti buat keluar zakat. Betul. Pahala buat keluar zakat Ramadan 70 kali ganda. Masya-Allah. Kalau bagi satu Syawal, tuan-tuan tak dapat pahala zakat. Jadi apa kata tahun ni bagi duit raya awal. Baik. Kan? Bagi duit raya awal. Maksudnya pada isteri kita, pada anak-anak kita, pada siapa pun bagi awal tahun ni. Boleh tuan-tuan? Kita betulkan satu benda yang
menambah nilai kebaikan yang lebih. Tambah-tambah lagi bagi pada malam 25, malam 27, malam 29. Kalau Lailatul Qadar 1000 bulan bagi duk raya. Tahun lepas dah bagi dah abang dah. Tahun lepas abang dah bagi. Kira 1000 bulan terus abang ada. Seumur hidup kita lah abang ada. Tu lawak ayat. Jangan kedekut sangat. Yang kelima, sediakan makanan untuk orang yang berbuka, yang orang berpuasa. Baik. Kita selalu bincang banyak orang yang berbuka, yang berpuasa pun kena makan. Tak ada, tak jam. Saya montir RNR pagi tadi sampai cemuih makan RNR ni dia tak apa nak karan sangat. Kan? Maka kalau kita ni sebayang dengan uzur syar'i, bangunlah buat sediakan makanan, kita akan dapat pahala sebagaimana mana orang yang berpuasa tadi. InsyaAllah 5 paling tidakkan ni semua boleh buat. Kalau tak buat, maksudnya tuan-tuan kita penyegan dan pemalas. Maka tak sudah bagi alasan semua tak pakai modal. Zikir tak pakai modal, taubat tak pakai modal, doa tak pakai modal, sedekah yang pakai modal sikit. Yang kelima pun tak pakai modal sangat. Ambillah manfaat untuk kita buat bersama insya-Allah. Insya-Allah. Dan bayangkan kelima-lima itu dilakukan tiba-tiba malam tu Al-Qadar. Allah. Itu lagi hebat Ustaz. Baiklah Ustaz, doa ringkas daripada Ustaz, silakan. Baik, jom sama-sama doa insya-Allah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan kepada kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam kami sedar atau kami tak sedar ya Allah. Ya Latif, lembutkan hati kami keras dengan dosa dan maksiat telah kami lakukan ya Allah. Tangan yang kami telah pada pagi ini tangan yang banyak buat dosa ya Allah. Ya Allah, kalau kami masih takdirkan kami masih ada mak dan ayah, izinkanlah kami dapat berbuat baik dan berbakti kepada mereka, perelokkan akhlak kami di hadapan mereka, lunak dan rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mak dan ayah kami ya Allah. Allah, izinkanlah kami dapat balik berbuka puasa dengan mereka, dapat kami sentuh tangan mereka, peluk mereka, cium mereka ya Allah. Izinkanlah kami dapat salat dengan mereka ya Allah, dapat kami buat kebaikan walaupun dengan sedikit kebaikan kepada mereka yang menggembirakan hati dan jiwa mereka ya Allah. Ya Allah, kalau mak dan ayah kami telah meninggal dunia, permudahkan urusan mereka di sana, lapangkan kubur mereka, hiasilah kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu ya Allah. Sibuk manapun kami, sekaya manapun kami, sebesar manapun pangkat kami, sebanyak manapun pengaruh kami, janganlah digugurkan mereka dalam doa-doa harian kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami mohon kepadamu ya Allah, dengan berkat hari-hari Ramadan, penghujung Ramadan ya Allah, kurniakan kami Lailatul Qadar ya Allah. Ya Allah, banyak dosa yang kami lakukan ya Allah. Maka ya Allah, izinkanlah kami dapat menggenggam dan mendapatkan kebaikan Al-Qadar ya Allah, dengan apa jua ibadah yang kami mampu lakukan ya Allah. Ya Allah, kau jadikan sebahagian daripada harta kami dapat kami manfaatkan kepada sedekah jariah kami ya Allah. Kami tak mau menyimpan untuk harta itu dijadikan harta waris ya Allah, tapi kau jadikan dia adalah mutlak kepada harta kami dengan kami berinfak ya Allah. Ya Allah, berkat Ramadan ini ya Allah, kau jadikan kami lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya ya Allah. Ya Allah, pada kami yang sakit, sembuhkan penyakit-penyakit kami, yang jahil kurniakan kefahaman ilmu kepada kami, maka ampunkan semua dosa kami ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin rabbil alamin. Baiklah, terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Yaqub Yusra kerana sudi bersama dengan kami. Kita bincangkan tentang menggenggam Al-Qadar. Ni balik Kedah terus Ustaz Balik Kedah terus. Insya-Allah. Mudah-mudahan selamat di perjalanan. Amin. Baiklah, para penonton sekalian, esok anda akan bersama dengan Dai Aiman dan juga yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Kita nak sembang tentang juga Al-Qadar, tetapi kali ini menjejaki Lailatul Qadar insya-Allah. Baiklah, saya Dai Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.